Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya buat video tentang hijrah detik bersejarah. Pelajaran nombor 1, bidang sirah. Yang pertama, maksud hijrah. Okay, maksud hijrah pada bahasa iaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala pada istilah, maksud perpindahan Rasulullah SAW dalam Islam dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Yang kedua, peristiwa hijrah. Peristiwa ini bermula apabila umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah SAW. Mereka keluar dari kota Mekah secara rahsia supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Tiada seorang pun sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Al-Khattab. Setelah hampir 2 tahun, para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah. Barulah Rasulullah SAW berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah SWT. Selain itu, Bai'atul Aqabah telah diwujudkan. Perjanjian Baitul Aqabah yang pertama iaitu terdiri daripada mereka disuruh untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Mereka dilarang mencuri, berbuat zina, membunuh anak-anak perempuan, memfitnah serta perlu setia kepada Rasulullah. Yang itu Baitul Aqabah yang kedua, mereka mesti mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW walaupun dalam keadaan malas ataupun bersemangat. Yang kedua, menafkahkan harta baik dalam keadaan baik atau sulit. Ketiga, melakukan amal ma'ruf nahi munkar, tetap tabah dalam menghadapi celaan kaum kafir serta sentiasa melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Selepas itu, peristiwa penting semasa hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini bermula pada 27 Safar di Mekah iaitu waktu tengah malam. Rasulullah keluar bersama-sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula telah tidur berselimut di tempat baginda untuk mengelidurkan para musyrikin Mekah yang sedang berusaha untuk menangkap Rasulullah. Kerana musyrikin Mekah telah menawarkan 100 ekor unta kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah. Dalam waktu yang sama, sebahagian musyrikin telah tiba di Gua Sur, tetapi mereka tidak dapat menjumpai Rasulullah dengan bantuan Allah. Peristiwa kedua di Gua Sur. Setelah 3 hari di Gua Sur, mereka menuju ke Madinah bersama penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Peristiwa ketiga, 8 Rabiul Awal di Quba. Rasulullah tiba di Quba dan tinggal beberapa hari di sana. Semasa berada di Quba, Rasulullah telah membina masjid. Manakala peristiwa keempat pada 12 Rabiul Awal, mereka telah tiba di Madinah untuk salat Jumaat. Setelah selesai salat Jumaat, mereka bersetuju untuk pindah dari Masjid Quba ke Madinah. Sebenarnya tarikh hijrah bermula dari zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada tahun 638, iaitu setelah 17 tahun peristiwa hijrah. Di samping itu, terdapat beberapa kesan daripada peristiwa hijrah yang telah berlaku. Kesan dari aspek Allah, Rasulullah telah berjaya menyampaikan dan menyeru suatu kebaikan. Apabila dibandingkan dengan zaman Rasulullah, itu Rasulullah terpaksa berdakwah secara terbuka dari rumah ke rumah. Tidak ada timbul golongan pelampau agama iaitu golongan yang tidak mahu membayar zakat serta dakwah melalui tauladan dengan melihat cara Rasulullah. Dan kesan pada zaman sekarang, melalui media tidak perlu bersemuka. Banyak ilmu yang boleh diperoleh dari bermacam-macam sumber. Banyak hadiah-hadiah palsu tersebar. Lahir golongan ustaz dan ustazah instan. So, kita kena berhati-hati dengan segala maklumat yang diberikan dan kita kena teliti dengan kesahihannya. Kita perlu menyiasat kesahihannya daripada sumber yang ditetapkan. Akhir sekali, iktibar daripada peristiwa hijrah. Antara iktibar yang kita dapat pelajari iaitu umat muslimin zaman Rasulullah sangat bersungguh-sungguh dan patuh dalam melaksanakan segala perintah Allah, sekalipun ia melibatkan pengorbanan harta, tenaga atau nyawa. Yang kedua, usaha dakwah Nabi dan para pengikut baginda dahulu memberi kesan signifikan kepada usaha dakwah kita pada hari ini yang telah banyak memberikan kemudahan kepada kita. Yang ketiga, penyusunan strategi yang bijak mampu memastikan matlamat tercapai. Sekian, terima kasih.